حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada hari ini, hari Ahad, sebagaimana kelazimannya kita mulazamah, kita melazimi untuk kita slotkan, kita disiplinkan diri kita. Kenapa kena ada ketetapan? Supaya di situ ada usaha untuk menzahirkan kesungguhan. Ketetapan tu menunjukkan satu kesungguhan. Ini kalau contoh solat, ada waktu yang telah ditetapkan. Jadi di situ sebagai isyarat kesungguhan seorang hamba mesti menurut kepada waktu yang telah ditetapkan. Jadi di situ ada panduan. Tak adalah solat tu ibaratnya terpulanglah waktu bila nak solatlah. Dia tak ada. Dia ada jadual dia ada kitaran, aturan, perjalanan yang telah ditentukan. Kita mengikut aturan itu. Itu menjadikan kita kelaziman, bagi mulazamah. Barulah ia bila kelaziman itu kita hayatinya dan kita jaga, dia akan jadi wirid. Dia akan berkait dan berangkai. Itu jadi wirid yang tidak putus. Tidak putus. Melainkan ada halangan-halangan yang tertentu, masyaqqah, halangan-halangan. Sebagai contoh, setakat hari ini Allah bagi rezeki. Macam saya contoh Sabtu Ahad. Biasanya Ahad ni orang akan banyak urusan lah kan. Tapi Allah takdirkan saya, urusan saya Ahad mengajar. Macam itulah. Tak adalah nak kalut ke lain. Kenduri pun jatuh hari Sabtu. Ahad tak ganggu. Saya sama belajar pun jatuh Sabtu juga, Ahad tak ganggu. Maka di situ kita melihat, itu mudah-mudahan menjadi isyarat. Allah SWT dengan sifat kudrat iradahnya berkehendak atas kita untuk menyibukkan kita dalam satu minggu itu, satu hari yang kita akan fokus. Macam saya memang Allah takdirkan setiap malam mengajar lah. Ada masa saya ni memang mengajar dan belajar. Belajar, mengajar. Khidmat agama, khidmat keluarga. Kau tanya, Ustaz buat apa Ustaz? Saya khidmat agama, khidmat keluarga. Dua lah. Dan ini pakailah juga semua jemaah sekalian, gunakan untuk diri juga. Khidmat agama, khidmat keluarga. Kan? Khidmat agama, khidmat keluarga. Khidmat keluarga macam mana tu? Pergi cari nafkah, pergi kerja tu khidmat keluarga lah. Khidmat untuk agama, jaga nama baik agama. Kan? Itu khidmat agama, menjaga suruhannya, meninggalkan larangannya, berusaha untuk menjadi baik agar nama agama itu dijulang tinggi, orang proud dengan agama, orang tengok kita orang Islam yang hebat, orang akan kagum. Jadi akhirnya nama Islam itu cantik dan nama Allah itu dijulang tinggi, kan? Itu yang kita nak mas sekalian. Baik. Maka hari Ahad, alhamdulillah Allah izinkan kita hari ini. Apa saya mula sedikit lambat sebab saya ada perbincangan. Saya ni ayahanda ibunda duduk sini. Jadi kalau ada benda-benda perkara yang dibincang, saya akan ada perbincangan. Dan sebelum Allah Ta'ala takdirkan saya aktif dalam lapangan dakwah
berhadapan dengan masyarakat. Antara perkara yang Allah lazimkan saya dulu adalah setiap hari boleh katalah akan ada masa dengan mak ayah untuk muzakarah. Ada musyawarah, bincang-bincang. Kadang habis masuk sejam lebih, 2 jam berbincang. Itu antara kelaziman. Sebab itu bukan ceramah ni untuk orang dengar ramai datang. Tak. Memang dia menjadi kelaziman untuk saya sendiri dan keluarga. Jadi tinggal lagi nak panjangkan biar bersama juga dapat manfaat. Itulah dinamakan tijarah, perniagaan sebenarnya. Perniagaan ni adalah melebar luaskan kebaikan yang sebelumnya hanya lingkungan keluarga saja. Contoh makan kan. Bila makan, kita anak ramai contoh. Masak untuk anak-anak. Jadi kita nak jadikan dia lingkungan yang lebih besar, perniagaan itu, maka berkembang ke masyarakat. Sebenarnya dia dah amalkan dah apa yang dia nak buat tu. Sebab tu kalau kita rujuk pada teori at-tijarah, perniagaan, bukan mencari dalam konteks peluang nak cari duit, keuntungan, apa benda yang boleh buat duit. Itu salah. Walaupun dari segi teori bisnes barat betul. Teori sepatutnya kalau kita ikut Islam, dia mesti berkembang daripada kelaziman yang kita lakukan. Supaya kita bercakap apa yang kita buat atau kita buat apa yang kita cakap. Kalau ceramah bagi contoh, saya expand. Sebab tu tak heran boleh ceramah macam-macam. Sebab benda tu memang dari kelaziman saya. Kelaziman saya untuk menyampaikan dakwah. Masa tu memang diberi peruntukan untuk perkara ini. Begitu juga dengan masa kalau kita nak kembang luaskan, kita nak lingkungan kita kebaikannya daripada tertumpu pada kumpulan yang kecil, yang ni keluarga, akhirnya kita nak kembangkan dia jadi besar. Buat apa yang telah dilazimi, Allah takdirkan kita lazimi dalam harian kita. Contoh makan, bagi orang makan. Tapi bagi makan, mungkin tak free, orang bayar, orang infak, terpulanglah. Bukan sebab saya susah, saya kena buat bisnes makan. Itu mencari kesempatan atau kesusahan. Akhirnya mempergunakan orang untuk kesenangan dia lah. Kan? Sanggup orang susah untuk dia. Dia susah untuk orang tidak. Sebab dia susah dah. Apa nak susah lagi katanya. Niaga sebab apa? Sebab saya susah. Lain sekali nyusah ke orang. Nyusah ke orang dengan arti kata mengambil kesempatan atau kesempitan orang. Lain sekali dia senang. Arti kata lain, dia berniaga nak menyenangkan dia. Makin berkembang, rumah makin besar, kita makin banyak. Lain sekali dia kata, ni usaha saya. Saya yang berusaha. Dia tak nampak orang lain untuk rumah beli barang dia. Patutnya bahagian yang dia dapat, walaupun dia contribute, kadang-kadang jadi sebagai elemen marketing pula. Bukan bagi tu betul-betul bagi. Bagi untuk meraih perhatian balik. It's about all marketing. Salah benda tu. Walaupun teori tu, ini bawa tu orang berniaga. Tapi perniagaan dalam konteks untung salah satu arah je lah. Walaupun kita boleh katakan itu niat dia betul, dia tolong, itu Allah akan atur lah, nanti kita tak tahu. Tapi kalau kita nak jaga betul-betul, kita buat bukan sebab kita susah. Itu nombor satu. Dan kita sanggup pula bersusah-susah. Nak serve ni contoh nak buat majlis, nampak simple ni. Kalau siapa berhati, saya tak khidmat sendiri, buat sendiri. Kita yang nak susah. Bukan nak suruh orang. Tolong buat ni, angkat ni, angkat ni. Saya tak suka-suruh. Buat semua tu berpahala kan. Buat apa nak bagi pahala kat orang? Kita boleh buat, kita buatlah. Kan? Itu panggil merebut peluang. Bukan senang ni, nak nyusun, nak ini, nak ngejak. Semua perlukan perkara yang kita panggil contribution. Tapi kalau kita dah lazimi, dah jadi majlis yang tidak perlukan, dia santai, dia dari satu perniagaan yang betul-betul kita dah lazimi tu, jadi santai, dia smooth je. Dia tak ada nak beria-ria benar. Dia santai. Sebab apa? Dah jadi kelaziman dia. Kita pun tidak, dia akan dibuat dengan paksaan. La ikraha fiddin. Tak ada paksa-paksa. Datang dengan penuh kerelaan. Dan itu sebenarnya yang kita nak pastikan berlaku dalam hidup kita jemaah sekalian. Alhamdulillah, sebab itu kita tetap akan insya-Allah lagi hayat di kandung badan ni, maka kita mohon pada Allah Ta'ala agar kita menjadi, sehinggakan saya letakkan kita ni supaya Allah pilih sebagai penjaga majlis ilmu. Kita
InsyaAllah itulah kita nak biar majlis ilmu yang menjadi tempat malaikat datang. Malaikat setiap hari akan tengok mana tempat yang membicarakan tentang Allah. Kita cari. Malaikat akan turun. Sebab tu siapa datang majlis ilmu ni mustajab doa tu. Ya amin. Mustajab doa ni. Dan kita jangan salah faham. Kita ingat mustajab doa ni masalah kita instant selesai. Bukan soal itu. Soalnya kita lega berhadapan dengan masalah itu. Kita ada space and pace. Space, ruang. Pace ni kita ada tapak. Ada, orang kata apa, Allah bagi kita kaedah nak berhadapan dengan masalah dan kita tak berubah diri kita meninggalkan ketaatan. Itu paling kena jaga. Kena hentam macam mana, badai datang macam mana, ombak ribut melambung, dia tetap dengan ketaatan. Oh, dia tak datang nak ceramah, datang belajar dah tengok, oh, tak tahu dah dia tengok lain macam hidup dia dah. Dah tak ceramah nampaknya tu dah ke laut dah pergi nampaknya. Tak entah apa dia cakap dah. Dah sibuk ke lain nampaknya. Ataupun dalam ceramah tu ada agenda lain, ada agenda. Amen. Rupanya macam-macam agenda. Ingatkan kumpulan cantik dah, rupanya nak mencari pengaruh. Nak bagi orang suka. Nak cari keras. Sebab tu tak ikat. Kalau setengah tu dah pegang ni, pegang ikat sungguh ni. Amen. Awak jadi circle saya. Circle terus. You HFA circle. Ambil kau. Sebab tu saya kata tak ada nak WhatsApp group ke apa ke lantak saya cakap. Tak ada nak terikat-terikat dengan saya. Biar terikat dengan ilmu. Bukan dengan saya. Sebab tu susah saya nak buat grup-grup ni. Yang ada pun grup yang satu tu WhatsApp untuk sekadar itu pun sebab nak masuk daftar sifat 20 ni. Itu pun ada juga yang live. Yang live tu consider tak datang kelas lah. Sebenarnya itu nak jadi database nanti. Supaya kita print siapa yang masuk grup itu, dia nak attend untuk first batch sifat 20 yang kita akan buat perijazahan nanti. Itu pun nanti kita akan adakan saringan. Kita saring balik mana-mana betul-betul. Kita tak nak sijil yang datang ni sijil murah-murah. Ingat sifat 20 ngaji murah-murah kan. Bila masa lapang baru nak ni. Dah maaf cakap sebab dah sampai masa untuk kita betul-betul struggle untuk Allah. Kadang-kadang kita struggle untuk susah kita. Kita sanggup struggle sebab kita susah. Sanggup kan? Sebab apa? Sebab susah. Tapi tak sanggup struggle untuk Allah. Apa maksud struggle untuk Allah? Ada ketetapan dalam hidup kita untuk mengaji mengenal Allah. Sanggup. Kita kena letakkan. Dan kita tak terikat dengan mana-mana. Bukan kata kita jadi pelajar pondok sekian ke, madrasah sekian ke. Tinggal lagi contohnya saya wujudkan Akademi Rawatul Furqan itu. Itu sebagai isyarat supaya menjadi syahadah, bukti. Bahawa kita ni nak jadi penuntut ilmu. Itu maksudnya ada akad dia. Ada akad ni pelajar mana ni? Satu masa nanti insyaAllah Allah izinkan. Terbinalah Wisma ke apa ke, Rof Akademi. At least di hadapan Allah bukti, ya Allah aku telah mengikat diri aku. Tapi bukan mengikat kerana nak ikut saja, tidak. Sebagai ada panggil sertifikat sampai mati. Pelajar bila mati ni kan contoh. Yang aksiden mana yang tu yang kena langgar 3 orang tu. Dungun Ya, yang Dungun kan? Okey. Ada budak Sarjana. Ya, masya-Allah. Dia punya poin saya nak cakap, pelajar UiTM Dungun, betul? Biar kita mati student Rof Academy. Dah tua-tua pun student lagi ke? Kita nak ikat diri kita sebagai pelajar biar mati sebagai penuntut ilmu. Itu yang kita nak tu. Tu tujuan tu. Bukan sekadar nak biar ngikat supaya ada pengikut, tidak. Wallahi tidak. Sebab tu contoh minta maaf cakap ini dah jadi isu. Dah jadi viral. Ada satu kumpulan, sebab ni saya cakap ni sebab dah jadi viral tapi dah dijawab dengan baik, tak apalah. Ada satu influencer lah tapi ustaz lah. Baguslah memang pengikut dia kalau sekali ceramah tu memang live tu belah-belah ribu lah. Ending tu 10,000 lah. Tiba-tiba tawah buat live. Ini ada kan. Saya tak nak cakap mana-mana pihak. Tapi poin dia macam ni.
Jawab pun sebab dah ada rutin nak jaga, dah ada pendengar. Terpaksa ikut timing pendengar. Sebab tu kadang-kadang saya buat, Ustaz ada live tak? Ada tak? Lantak lah, ada lah itu. Geram Ustaz ni, kerja ada, kerja tak ada. Ikutlah. Saya tak boleh ikut waktu. Oh dah janji ni. Oh dah janji ni. Jadi saya kena buat live tu sebab saya dah ada janji. Bukan saya nak mengajar. Ini sebab nak menjaga followers. Sebab tu saya tak ada nak ikat follower ke apa, tak ada. Allah bagi timing buat live, buat. Munajat umat, silakan. Yang penting niat, lock terus diri. Sebagai skuad munajat umat. Lock sampai mati. Mudah-mudahan jadi saksi daripada Allah. Khalas. Lock diri itu sebagai penuntut ilmu, pengajian kehidupan. Supaya orang tak boleh nak perolok-olokkan tentang kehidupan. Kita dengar saja, kita boleh jawab. Kita tak nak tergolong dalam golongan yang hanya mengikut kehidupan, mengikut sangkaan. Kita nak belajar kehidupan mengikut kebenaran. Kita ada kaedah pengajian kehidupan. Dia bukan. Itu maksudnya kadang-kadang terikut dan terikat balik dengan pendengar. Sebab itu, contoh, kena buat sebab dah ada orang. Bukan sebab dah ada orang. Kena buat sebab kita penjaga majlis ilmu. Tanggungjawab majlis ilmu dah diteruskan, tak boleh berhenti kerana masalah. Tempat tak ada, cari tempat. Masa tak ada, cari masa. Adakan masa, usahakan. Itulah yang menjadikan sebagai dalil, sebagai bukti mudah-mudahan kita bersusah-susah untuk menyebarluaskan agama Allah. Kita mungkin tak dapat peluang nak Islamkan orang, mungkin tak boleh dapat peluang bagaimana para sahabat dahulu berjuang. Tapi kurang-kurang kita berjuang nak pertahankan apa sahaja kebaikan yang kita sedang lakukan. Itu antara perkara natijah kesan daripada pengajian akidah, pengajian tauhid. Dia dapat semangat untuk mempertahankan kebaikan. Dia ada kesan daripada pengajian tauhid dan akidah ni. Sebab apa? Sebab dia yakin kebaikan itu tidak sia-sia. Dia yakin yang Allah yang ada. Dia yakin Allah yang ada. Bila Allah yang ada, Allah boleh adakan masa untuk dia. Boleh Allah adakan harta untuk dia. Allah boleh adakan apa yang dia tak ada. Dan memang hakikat dia tak ada. Itu kesan natijah kepada pengajian. Orang yang benar-benar tenggelam, masukkan diri, sebati dalam perbahasan akidah. Sebati dalam pengajian tauhid. Dia akan dapat satu kenikmatan untuk menjaga ketaatan dia dengan keadaan dia nak bersusah-susah. Dia sanggup. Ini yang kita nampak bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita boleh lihat bagaimana para ulama salafus soleh sanggup. Kita boleh tengok bagaimana kalau itu daripada sudut rijalnya, muslimin, muslimat pun sama. Kesusahan mereka pun bukan calang alang kepalang. Anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Asma, bagaimana umur kandungan 7 bulan. Daki itu. Wosor itu. Oh bukannya gendah-gendah tu nak daki tu. 7 bulan tu. 7 bulan nak daki. Kita nak jalan sikit dia. Bang, tolong bang. Rasa macam kejang kaki ni. Ada kasut roda tak? Ada tak remote ke apa ke? Sebab tu bukan kata apa. Tapi orang beriman ni, kadang-kadang orang dunia melatih untuk jadi hebat, jadi cergas. Tapi dialah yang paling malas sekali. Tapi orang yang ada pada hatinya sebati, yakin dengan kebaikan yang tidak sia-sia, gunung pun sanggup dia panjat. Itu apa orang panggil? Peranan wanita. Nampak simple. Naik tu panjat buat apa tu? Hantar makanan. Bukannya menjadi pakai baju perang ke apa ke. Tak. Simple lah nampak. Hantar makanan. Pak nak makan. Atau dengan Nabi SAW. Itu peranan. Nampak macam ringkas je nak bagi orang makan. Tapi di situ kesungguhan yang luar biasa. Kan? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Maka di situ sanggup bersusah-susah untuk menjalankan ketaatan dan kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Maka dalam sesi kita kali ini dan beberapa kali sesi yang kita telah pelajari, kita lalui, memandangkan pengajian kita, alhamdulillah kita telah pun sampai ke khatam kitab kita. Namun khatam kitab bukan maksud berakhir di situ. Khatam dengan perbahasan kita telah
Orang kata apa? Huruf by huruf, harfin bil harfin. Kita telah baca satu persatu sehingga habis kulit. Habis kulit ke kulit dah ni. Dia habis kulit ke kulit, tinggal lagi kita reserve untuk pengijazahan. Dan pengajian ini tetap akan berlangsung dan kita dah masuk ke mana-mana tempat yang berulang itu. Contoh di tempat Syekh kita, Syekh Hamizi kita tu, di Kepong kan, masih lagi berjalan. Kemudian yang baru berjalan sekarang ni di Melaka, Bukit Katil. Dan mana-mana tempat. Jadi boleh ikut pengajian tu. Saya cakap terang, siapa yang ikut yang Bukit Katil atau mana ikut, perhatikan perbahasan. Ayat sama, tapi kupasan itu akan Allah takdirkan sesuai dengan waktu itu, uruf itu. Dia takkan sama mas sekalian. Ini namanya hebatnya ilmu Allah. Saya pun tidak boleh samakan dan cuba untuk sama dengan keadaan itu. Katalah saya dah pernah bincang perbahasan ni. Memang kita nak bawa perbahasan itu. Tapi ada pertambahan pada waktu itu, uruf itu, perbincangan dia ada rentak berbeza. Itu kehebatan. Menunjukkan ilmu itu tidak rigid. Tak rigid. Dan sifat kalam ni pun kalau pergi pada hakikat ni bukan manusia yang boleh berkata-kata, kita lisan, kita kaku, bisu kita ni. Sehingga kan Allah Ta'ala yang mentakdirkan kita boleh berkata-kata. Dan kata-kata ini tidak akan habis dengan begitu saja. Dia tak akan berhenti walaupun mulut terkunci. Tetap hati berkata-kata dengan kalam nafsi panggil. Mulut diam ni. Kadang-kadang tu, bila ustaz dah habis ni, aku lapar, datang jauh-jauh. Cakap kan? Bercakap. Hati. Tapi ni hati semua masing-masing jernih ni. Alhamdulillah, sunyi, hening kan. Kadang-kadang kalau datang masalah tu macam-macam bunyi dalam kan. Bunyi-bunyi macam-macam bunyi tu. Sebab tu kadang-kadang antara latihan, antara contoh bersuluk, duduk seorang-seorang. Ada nak dengar suara hati. Kadang-kadang datang bisikan-bisikan yang tak apa-apa. Tu tak betul lah. Tapi kalau suara hati itu menyokong tentang perbahasan tentang ketuhanan, bermaksud hati yang telah berada pada landasan. Sebab tu ulama tu letak perbahasan contoh tasawuf, membersihkan hati dengan kaedah. Salah satu kaedah dia bersuluk. Berduduk diam macam ni pun duduk diam. Duduk diam. Diam kan. Duduk diam. Jadi di sini kita tumpukan soal jawab akidah dan kehidupan. Kita pergi kepada poin permasalahan. Bagi yang mana mungkin sedang mengikuti pengajian atau membaru pertengahan, tak ada masalah. Boleh rujuk balik perbincangan kita yang lepas-lepas dan boleh rujuk balik perbincangan yang sedang berjalan. Dan di sini dan setiap ahad ini kita akan tumpukan terus pada permasalahan dan kita terus gunakan kaedah, rujuk kitab dan kita akan sesuaikan dengan perbahasan. Itu kaedah kita. Baik, sebagai contoh yang saya nak bincangkan, kita tangguh dalam perjumpaan yang lepas, 4 kupasan kan? 4 kupasan yang saya nak bincangkan. Stop. Tahulah lain sini. TikTok okey? TikTok okey? Bahasa makin berat. Bahasa makin berat. Masya Allah. Dia jadi berat Bukan tiba-tiba. Masya Allah. Luar biasa tu. Mana kena datang tu? Allah. Jadi ustaz dah cakap itu, dah cakap apa? Okay, tak apa. Tapi di TikTok ada. TikTok ada. Hotspot. Hotspot siapa? Lain sini. Pakai wifi pun tak. Facebook yang problem. Titin okey. Tak apalah, yang mana tu pindah ke Titi je lah. Pindah ke Titi yang ini. Off kan tu, stop kan. Buka dekat video, jadikan dia rekod je. Boleh pergi kat kamera. Buka kat kamera. Rekod je. Nanti kita cut. Mana FB kita off lah, cut. Nanti suruh pindah ke TT semua. Ini saya rekod je. Nanti kita potonglah video tu. TT okey?
Allahumma salli ala sayyidina. Ya, ini masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Baik, misalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik. Jadi kita pergi pada persoalan sambungan perbahasan kita yang lepas. Kita simpulkan 4 perbahasan besar dalam persoalan akidah dan kehidupan. Jadi bagaimana kita nak meletakkan perbahasan. Yang pertama, tiada mudarat. Tiada mudarat, tiada kemudaratan. Tiada kemudaratan ataupun dalam yang saya tulis tiada ada mudarat pada penyakit kan. Itu kalau kita bahaskan pada penyakit lah. Mudarat hanya pada Allah SWT. Jadi tiada kemudaratan pada segala kejadian atau ciptaan. Baik. Dalam konteks kehidupan kita hari ini, yang mesti kita kena kaitkan, yang kita akan jadikan tumpuan dalam perbahasan sifat 20, dimulakan dengan sifat nafsiyah, iaitu wujud. Wujud dengan meletakkan kepada wujud dan sifat nafsiyah pada zat Allah Ta'ala itu, iaitu secara azali, wujud secara hakiki. Baik. Maka di sini kalau kita lihat dalam pembahasan awal muka surat
129. Muka surat 129. Ini mesti dimahirkan. Mahirkan pada perbahasan perenggan yang kedua tu, kewujudan Allah SWT itu. Ini sering saya ulang dan saya jadikan sandaran perbahasan. Yakni bersebut tentang al-wujud dan perbahasan yang diisyaratkan oleh Imam Abu Hanifah, amantu billah. Yakni wujud bermaksud aku beriman kepada Allah. Bermaksud aku beriman kepada Allah itu merujuk kewujudan Allah. Dan di situ Imam Ahmad bin Hanbal meletakkan maujud dengan perbahasan yang ada. Al-maujud tambah mim, maujud yang ada. Kemudian kalau kita lihat Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu meletakkan dalil bukti yang menunjukkan bahawa ada pencipta bagi alam semesta ini. Baik, di sini kalau kita fokuskan pada perbahasan nombor 1 ini, tiada kemudaratan. Dalam dia kata, bila kata perbahasan Allah dengan sifatnya wujud, maka kalau diletakkan pada seluruh ciptaan, letakkan pada ciptaan wujud ni, pada letak ciptaan dah berlawan. Sebab bila sebut ciptaan itu dengan sifat tiada. Okay. Maka bila kata Allah itu yang bersifat wujud, kalau kita hadapkan kepada ciptaannya, apa yang akan nampak pada ciptaan? Sedangkan ciptaan ini sifat tiada. Makhluk kan, atau makhluk lah. Ini pencipta al-khaliq, ciptaan itu makhluk. Nah, di sini akan ada satu pertembungan pemikiran sebab kita duk dilatih untuk melihat ciptaan. Contoh pisau. Okey. Ini ciptaan. Maka kita letak perbahasan pisau, kita nampak bila pisau ciptaan berserta, ni bahasa saya bagi bahasa kehidupan, perbincangan, kegunaan. Mesti ada je panggil function, sebab kejadian. Kegunaan dia adalah ciptaan, kegunaan dia memotong, contoh. Dan bila kata memotong dengan sifat dia tajam, itu boleh melukai. Okey. Maka di situ kita akan faham segala perkara yang tajam-tajam ni boleh menyebabkan memotong, tajam ini akan melukai. Okay. Kita pun melihat pisau, kita tidak membawa kepada perbahasan ciptaan. Yang mana ciptaan ini saya detailkan je mas permasalahan ini supaya kita, saya ambil contoh ini supaya contoh ini nanti kita boleh pakai kepada yang lain. Maksud kita panggil dalam bab perbahasan yang mana muka surat ni kita tengok tanda nazar wal istidlal. Bahagian tanda muka surat 174 ni. Muka surat 174. Ambil pada bahagian pertama, pada bahagian ini Imam Sanusi amat menyadari bahawa alam semesta ini ialah ayat ataupun alamat ataupun bukti yang menjadi tanda perantara menuju kepada Allah. Ni kaedah kita tengok nazar wal istidlal. Pada perbahasan muka surat 175. Bagi membantu umat Islam keluar dari ruang taklid dan mampu mempertahankan iman mereka daripada sebarang seruan dan serangan musuh, Imam Sanusi berusaha mengemukakan manhaj nazar wal istidlal. Ini perhatian dan pembuktian secara rasional. Manhaj ini merangkumi ayat-ayat atau alamat-alamat yang tidak jauh dari jangkauan akal fikiran manusia dalam memahaminya. Jadi dengan kaedah kita melihat
ciptaan dan dengan rasional. Dengan rasional akal kita, bahawasanya ciptaan itu berbalik kepada matlamat yang atas itu, perenggan yang pertama tadi, pada bahagian ini, alamat ayat atau alamat untuk bukti menjadi tanda perantara menuju pada Allah. Nak menuju pada Allah. Bermaksud tengok pisau dengan manhaj nazar wal istidlal, nak menjadikan pisau ni sebagai jalan menuju pada Allah. Tu bahasa dia. Kalau ikutkan. Alam ni seluruh lah. Alam ni mana ciptaan lah. Ciptaan. Okey, apa yang boleh sampaikan kita pada Allah dengan pisau ni? Itu persoalan dia. Detail dia Ustaz fikir tanpa tahap tu, memang itulah yang memang kena fikir. Cuma kadang-kadang kita tak berfikir begitu. Apa maksudnya tengok pisau, pisau ke? Akhirnya bila tengok pisau tanpa ada renungan, maka jadilah perbahasan, pisau lah nanti akan datangkan mudarat tajam. Dia ni, dia sebab setiap ciptaan ada kegunaan. Itu berserta asbab. Tapi kena faham, setiap ciptaan itu ada kegunaan, tetapi dia masih terkait dengan ciptaan. Maka seluruh ini pun semua ciptaan. Kegunaan juga ciptaan. Jelas? Ataupun bahasa mudah, makhluk. Maka bila pisau itu ciptaan dan dia boleh memotong, tajam, melukai, sifat apa yang berserta dengan pisau yang boleh menyebabkan ianya terjadi begitu? Maksud kata, apa kesan pisau itu? Maka datanglah perbincangan yang dinamakan mudarat dan manfaat. Manfaat. Sebab tu Nabi kata, la yadurru bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah tak ada yang mudarat. Dengan nama Allah tak ada mudarat. Macam mana tak ada mudarat dengan nama Allah? Sebab, cuba tengok. Kalau pergi pada pisau, dia ciptaan. Ciptaan bersifat apa? Tiada. Maka, kewujudan pisau itu berserta dengan sifat pada zat Allah itu ada. Maka ada ni merujuk kepada Allah. Alamat ini jalan dia menuju kepada Allah dengan terjemahan makhluk ini secara terjemahan. Ini dia panggil majaz ni. Bayangan kepada ada yang dimiliki oleh Allah. Sifat ada ni milik Allah. Maka pisau ni diadakan. Dia bukan tiba-tiba ada. Walaupun ada kilang yang proses pisau ini. Maka bila ada tu dengan Allah, ni kena faham baik-baik ni. Maka di situ berserta dengan sifatnya, dengan namanya, apa dia? Allah asbabkan pisau ini. Melalui pisau itu boleh terjemahkan perbahasan mudarat dan manfaat. Boleh jelas? Apa mudarat ni? Kena potong terputus tangan mudarat ni kan? Kerana itu bukan sifat pisau tu. Sebab pisau ni bermula tiada. Jadi pisau ni ada dengan sifat dia atau dengan sifat Allah? Sifat Allah. Jadi pisau tidak ada sendiri. Pisau ada dengan sifat Allah. Sifat Allah yang mana? Ada. Kalau cakap sifat Allah yang mana? Yang ada. Sifat nafsiah. Jadi bila kata pada Allah itu bersifat yang ada, maha ada, adakah sifat ada ke? Adakah sifat ada je saja? Tidak. Dia meliputi semua sifat-sifat yang lain. Termasuklah perbahasan mudarat dan manfaat. Jadi bila tengok pisau yang mendatangkan, sebab tu kita tidak pergi kepada pisau boleh memudaratkan. Tidak. Pisau hanya boleh memotong. Pisau hanya boleh melukai, tapi dia tidak boleh memudaratkan atau memberi manfaat atas nama pisau. Sebab apa? Asal muasal mudarat manfaat itu tidak ada pada pisau. Ada pada Allah. Itu kata la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Maka dengan kekuasaan Allah itu membenarkan, mengizinkan dengan asbab adat pisau memotong dengan sifatnya mudarat itu tadi.
Bukan sifat pisau itu sendiri. Boleh jelas? Ni mula ni. Mana? Agak-agak tak faham ambil pisau lah. Kita terus buat kerja lah. Itu faham lah. Okay, maka datanglah perbahasan adat perbahasan. Hukum adat. Hukum adat. Adat. Ni hukum adat lah ni. Adat. Tetapi adat. Di sini ada perbahasan. Adat versus hakikat. Adat pisau itu melukai, tajam kan, tapi hakikatnya bukan memudaratkan. Faham? Maka kita nak berlindung dengan siapa sebenarnya? Allah. Itu masuk hakikat tu. Mana kan nampak pisau, bahawa di situ kita minta Allah mengangkat mudarat. Bila mudarat ni diangkat, maka adat tidak jadi mudarat. Faham? Faham tak ni? Okay. Bila hakikat, adat versus hakikat. Adat melukai, tajam memotong. Hakikat mudarat tidak ada pada pisau itu. Mudarat ada pada nama Allah, nama adakan pisau. Maka ketika Allah mengangkat mudarat, adat jadi selamat. Selamatlah dia memakai pisau itu. Elok dia memotong, ngasah ke apa ke. Walaupun katalah terluka, terkena kat jari, tidaklah mudarat yang melarat. Mudarat ni dia akan jadi apa perbahasan kalau kena dekat dunia. Barang dunia ni kalau datang mudarat ni, jangan main-main. Apa dia? Melarat. Jangan main-main. Sebab tu kita minta lindung dengan Allah pada mudarat tu. Tak sembuh-sembuh. Tapi bila Allah angkat mudarat, Allah turunkan manfaat pada pisau. Bermanfaat tidak? Nampak tak? Dalam satu benda, kita boleh bincang dua perkara. Bila tak ada pisau, tak ada besi. Cuba tengok tak ada besi. Boleh buat kerja? Mana naknya meleleh pakai apa? Nak motong daging. Walaupun boleh pakai tulang, tapi jenuh kita cari tulang. Nak motong. Allah turunkan wa anzalnal hadid. Yang menjadi manfaat. Baca surah Al-Hadid kan? Ayat 25. Besi menjadi manfaat. Padahal besi. Apa sifat besi? Tajam. Luka. Sebab tu kita jangan terus-terus kata, oi mudarat ni. Nampak terus. Oh jangan. Lupa Allah. Memang kat situ ada bahaya je. Ada adat. Adat tu luka. Adat. Tapi hakikat dia, mudarat tidak ada pada adat itu. Mudarat, orang kata adat lah pisau. Mana tak luka. Ada kita mana-mana yang cakap macam tu. Berlindunglah dengan Allah. Ya Allah angkat mudarat. Sebab tu kata buat kerja kat dapur tu bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah. Macam mana Allah angkat nama dia, pemilik dia. Mudarat kan nama Allah, sifat dia. Kalau kait dengan Asmaul Husna pula. Maka ketika kita tengok sesuatu perkara ciptaan berlaku depan mata, jangan sampai adat menguasai keadaan. Adat tu luka, mudarat kuasa habislah, tajam nak matilah. Dia ni kalau kena mati terbunuh. Cerita buruk-buruk semua. Adat memanglah macam tu. Tapi padanya ada manfaat juga. Tajam-tajam ni kan. Lagi tajam pisau. Saya tengok depan mata ada satu, dia panggil samurai pedang. Boleh potong paku. Paku 12 inci tu. Samurai potong, pum, putih paku tu. Saya tengok ada dia buat demo sekali tu depan mata. Jadi maknanya bermanfaat atau tajam tu. Nak cerita apa ni? Manfaat ke mudarat ni? Udah kita kan, alamak, macam satu ni. Sebab tu kita tak tahu apa berlaku. Bila tak tahu apa berlaku, kita terus pergi kepada tiada kemudaratan. Terus kata tiada kemudaratan.
Sebab di situlah kita nak lindung. Jadi makna kata tengok apa saja ciptaan, tiada kemudaratan pada segala kejadian dan ciptaan. Kenapa cakap macam tu? Di situ ada penafian kepada makhluk bahawa mudarat itu ada pada benda. Secara tidak langsung, tiada manfaat juga pada benda. Sebab itu kita minta kepada Allah, doa, apa doa kita minta? Al-Baqarah ayat 202. 202 ke 201? 201. 201. Apa ayatnya? Apa kita minta? Tak hafal? Tak hafal? Al-Baqarah 201. Apa tak? Hafal? Al-Baqarah Ustaz? Ya Allah. Cuba cari apa ayatnya? Cuba cari. Al-Baqarah 201. Jumpa tak? Barulah kan. Baru Al-Baqarah 201. Ucat tu ke? Allah, Al-Baqarah 201 tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan, nampak? Berikan kebaikan. Ni kebaikan ni rujuk ada manfaat tu. Apa-apa yang tidak memberi manfaat tak ada kebaikan. Itu je. Berikan kebaikan di dunia. Maknanya kebaikan itu bukan ada di dunia. Tak ada. Kebaikan tu ada pada Allah. Kalau Allah tak turunkan kebaikan pada dunia, maka tak ada apa-apa kebaikan. Jangan kita terus yakin, tengok benda je yakin. Benda ni manfaat. Tak ada. Sebab tu tak ada satu pun yang boleh confirm. Sebab tu yang hanya boleh confirm hanya Allah. Qiyamu ta'ala binafsi. Yang boleh confirm. Yang lain dia ada dua wajah. Sebab tu dunia ni dua wajah. Baik ke buruk ke kita tak tahu. Itu dipanggil fitnah. Fitnah ni maknanya kita tak tahu dia ni cobaan baik ke buruk. Dua-dua tu serentak ada di situ. Tetapi bila kata mudarat itu tidak ada pada dunia, kerana kita telah meletakkan berlindung pada Allah, maka dunia dia akan bertukar menjadi manfaat. Kita dah minta kepada Allah Ta'ala tak ada mudarat pada dunia, maka yang ada pada dunia itu manfaat lah. Nampak? Jadi di sini kita boleh lihat bagaimana dalam bab tadi wujud tadi dan perbahasan yang lepas qiyamu ta'ala binafsi. Surat 138. Buka ayat 138 ni. Qiyamu ta'ala binafsi ini dalam penghayatan kepada sifat. Ya, ini dalam bab 138 133. 132. Qiyamu ta'ala binafsi, yang mana merujuk pada Al-Imam Sanusi meletakkan bahawa Allah SWT berdiri dengan zat yang tanpa memerlukan zat lain atau pencipta yang menciptakannya. Maksud sama turut dikemukakan oleh Syekh Ahmad. Dengan kata lain, Allah SWT bersendirian, tidak menumpang tempat dan penjadi sebaliknya sebalik segala makhluknya sentiasa menumpang padanya. Itu poin kat situ. Sebelum nak kata barang ni mudarat tak boleh, sebab dia makhluk tak berdiri sendiri. Dia kena menumpang dengan Allah. Dia tak boleh kata habislah aku. Tak boleh. Sebab tu kita tidak boleh buat satu keputusan yang pasti. Contoh, kalau susah, matilah aku. Tak pasti. Sebab nak mati pun kena menumpang dengan Allah.
Tak boleh nak mati sendiri. Jenuh nak bunuh diri. Tak mati-mati. Dia ingat boleh mati. Mati sebab ajal. Kena menumpang juga dengan Allah. Itu masuk kata. Jadi bila tengok ciptaan ini, kita nampak apa? Nampak Allah lah patutnya kan? Patutnya lah. Terus tengok ciptaan, takkan bergerak sendiri lah benda ni. Dia mesti bergerak ni dengan Allah. Dia macam itu. Sebab tu tahap kewalian sampai tahap inna wali Allah tu tak ada kerisauan. Allah kata dia boleh nampak benda tu. Ni nak ceritalah perjalanan, bukan suruh jadi macam itu. Dia boleh nampak satu benda itu dengan iktikad yang jelas. Makhluk ini dia takkan boleh buat satu benda kerana yang benda yang ada itu menumpang dengan Allah. Contoh nampak harimau contoh. Harimau tu dia nampak dah. Nampak tuan terus. Nampak macam itu. Kan setengah tu harimau. Kita nampak harimau kan. Jadi setengah orang tu nampak ada tuan yang tengah pegang harimau tu. Jadi tuan ini, harimau tu takkan bergerak pergi selagi mana tuan tu tak lepaskan. Walaupun sifat harimau tu memang dah dijadikan adat harimau tu membunuh karnivor dengan garang, tapi dia nak datang tu, nak serang tu, dia nampak ada kuasa yang tengah pegang. Lalu, ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaanmu. Tak lepaslah harimau tu. Ni makam-makam nak test tu kena cari harimau lah kan. Tak payah cari harimau lah, test dengan isteri dululah katanya. Isteri ni bagi lepas ke tak ni? Bagi lepas ke tak ni? Try tengok, sains tengok. Jadi apa poin yang nombor satu ni? Saya detailkan satu-satu. Panjanglah ni. Sini saya detailkan. Dah kita rujuk di perbahasan ni. Dengan muka surat ni contoh ni. Ya muta'ala binafsi ni. Tujuannya bila kita kenal sifat Allah kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini kalam tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasada jasada. Siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Rabb dia. Siapa yang mengenal Rabbnya, maka binasalah dirinya. Dia cakap sedap ni. Oh, sedap cakap ni. Memang kalam ni memang sedap. Tapi bukan sedap-sedap dia nak cakap. Contoh, bila kita dah kenal diri kita ni hamba bermula tiada. Kan tadi? Ni. Kita mulakan dengan apa pisau tadi? Man arafa nafsahu. Kenal tak? Pisau kita ni pisau. Kenal tak diri pisau ni apa? Ciptaan. Man arafa nafsahu. Dia kenal diri dia ciptaan. Faqad arafa rabbahu. Kenal tak Allah? Kenal lah nampak. Oh, pisau ni sifat dia ciptaan tiada. Maka macam mana boleh ada lah pisau ni? Oh, faqad arafa rabbahu. Oh, kenal lah Allah. Ni nazar wa istidlal ni. Sebab yang tiada pisau ni sifat tiada. Diri sifat tiada. Wa man arafa rabbahu. Siapa yang mengenal Rabb dia, fasada jasada, maka binasalah pisau ini. Apa maksud binasa? Tak berguna pisau ini tanpa Allah. Dia mesti dengan Allah. Dia sampai tahap macam itulah. Sebab tu motong pun ingat Allah. Okey. Ini pisau kan? Kita pergi cerita yang sikit lagi. Masih dalam bab manfaat mudarat. Duit. Duit apa? Apa diri duit ni? Doa usaha ikhtiar tawakal. Alah, jenuh nak mendefinisikan. Ramai pakai tu. Jangan. Saya baca, saya tengok. Ramai tu bukan hanya mengaji. Alhamdulillah. Dah balik pakai jalan dah. Tapi ada juga yang bercakap tu figura-figura juga. Dia cakap tak salah. Tak apalah. Macam mana?
Kita pun tak boleh nak menyalahkan. Kalau dia boleh berpegang dengan doa, seboleh-boleh nak mengiyakan duit tu, terpaksa kita definisikan doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Iyalah. Apa pening-pening no. Duit ni kan ciptaan. Balik kepada proses pemahaman tadi. Nazar wal istidlal. Tengok rasional kita. Duit ni apanya rasionalnya? Ciptaan. Makhluk. Ada fungsi tak duit ni? Ada. Itu fungsinya adalah untuk hajat dan matlamat kita. Hajat kita, matlamat. Adalah tadi itu macam pisau itu. Okey, ada fungsi. Tapi bila sebut ciptaan, apakah sifat ciptaan? Tiada. Sekarang ni nampak duit ni, nampak ada ke tiada? Masalahnya memang tak ada, Ustaz. Bukan nampak lagi dah. Habis kalau dah ada berkepuk-kepuk dalam poket, nampak apa pula? Nampak ada? Sebab tu belajar time tak ada. Time tak ada pun boleh hidup lagi. Yang ada siapa? Ada duit ke? Ada Allah. Kadang-kadang kita kena belajar macam tu. Okay, tak. Duit ciptaan bersifat tiada. Walaupun ada kat kita pun, sifatnya tiada. Maka bila dah kenal man arafa nafsah, diri dia, benda ni, maka faqad arafa rabbah, ada. Maka lawan kepada tiada ada. Ada ni bukan sifat duit dah, mana boleh tak dah, tak boleh dah, tak boleh sebab sifat duit tiada. Jadi ada ni i'tiqad pada Allah Azza wa Jalla. Okay, bila kata i'tiqad kepada Allah, balik konsep sama, perbincangan macam pisau tadi. Konsep dia sama, perbincangan. Nazar wal istidlal. Ini nanti kita bolehlah masuk perbahasan ayat-ayat Quran. Kita boleh susun. Bila Allah wujud, bila Allah wujud, dalil wujud Allah wujudkan makhluknya. Allah adakan duit. Dah, faham kat situ dah lah. Kan? Okay. Bila Allah adakan duit, sama konsep, beserta duit itu sifatnya mudarat dan manfaat. Dua sekali ni turun ni jemaah sekalian. Cuma kita nak berlindung tiada mudarat pada duit. Jangan main-main. Duit ada berserta mudarat. Orang dengki datang, pencuri pun datang. Orang nak rompak kita, orang pandang kita dengan pandangan geram, dengki. Larat ke bukan duit macam tu? Habis kalau tak ada duit, mudarat lagi tidak? Belum. Sebab mudarat, manfaat bukan i'tiqad pada duit. Sebab duit ni fungsi. Duit tak boleh datangkan mudarat. Duit tak boleh datangkan manfaat. Duit tu ada fungsi dia. Dulu sistem barter. Bila duit ada nak hajat, ada matlamat. Bukan memberi manfaat dan mudarat. Oh, matilah aku tak ada duit ni. Alah, matilah aku. Alah, sesak nafas. Lah. Bubuh duit kat nafas kat duit, siapa suruh? Tapi payah ni sebab dia sebati kan. Padan nak kena belajar tak ada duit, ya. Nak tengok dia duduk manfaat mudarat dekat mana? Pandang duit tu matlamat. Nak beli kereta pakai duit. Matlamat. Matlamat lah, matlamat duit. Bukan matlamat hidup. Matlamat ada duit kan? Simpan, kesimpan. Mana ada duit tu simpan? Aliran wang tunai. Kan? Pergi bank simpan, akaun dormant panggil. Ada duit seketul dia tu. Bank pun tengok. Apa tak keluar-keluar duit ni? Buat apa? Bank mau query. Bank query. Duit kalau stuck dalam tu, dia tanya, kenapa stuck? Tak nak ke? Kalau stuck dia bagi saya lah.
Kita pun simpan fixed deposit. Kita kata fixed deposit, dia pun rolling ke lain. Kita kata fix. Dia pun duk pusing ke lain, pusing. Ni ada ni labur sini, labur sini. Labur sini, labur sini. Mana ada? Mana ada duit itu matlamat dia simpan? Simpan tu pula ada matlamat. Nampak tak? Kenapa simpan? Ada matlamat pula. Bukan duit simpan. Yang confirm simpan kita. Itu je. Apa dia? Mati simpan dalam kubur. Tu confirm aku simpan kau lagi. Sebab tu tak ada orang tanam duit. Tak ada simpan duit. Tak ada. Yang kena simpan kita. Duit lagi pakar je ada je duit. Pindah sana. Dan macam saka, pindah sini. Tak setia pula tu. Kalau saka ni payah kau nak pindah-pindah. Ya, sila. Takut tu wujud sebab terkejut ataupun berlakunya momen secara unexpected. Dia macam kita nak kawal. Contoh kan, kita belajar. Tapi bila balik berlaku dalam sisi hidup kita. Dia berlaku sebab kita tak faham, kita tak tahu. Tapi ada satu lagi sudut, iaitu Allah tiba-tiba uji yang dimuasangkan gitu. Macam kita nak guna ilmu ni sampai tahap bila berlakunya kejutan pun kita masih lagi kawal ketakutan. Okey. Pertama kena guna ilmu ni betul-betul. Sebelum terkejut, kejutkan diri itu. Bangun, wake up. Duit memang tak ada. Berterima tak kenyataan, duit memang tak ada. Jangan lepas ni terkejut tak ada. Tolong kejutkan diri itu. Dunia ni memang tak ada. Agak-agak tak faham sangat, aku terkejut kan lagi. Bermakna sekarang tengah terkejut lah. Alamak, tak ada. Jom pertama. Ikut flow perbahasan, walaupun bukan wajib ikut macam ni, tapi berdasarkan ilmu, maka kita tahu. Duit, benda, memang tak ada. Sebab tu orang beriman, dia tak terkejut. Sebab dia tahu, memang tak ada lepas ni. Dia faham dengan ilmu. Okay. Cuma, sejauh ni praktikal bila datang situasi itu. Sebab tu impak yang pertama, Allah ajar, tengok ni. Kena perkara yang kita tak suka. Takut itu adalah ciptaan Allah. Makhluk juga. Kita letak perkataan takut sini. Takut itu ada ke tak ada? Takut ada ke tak ada? Diadakan lah. Tiada. Apa saja perbincangan tentang makhluk, sifatnya tiada. Sebab tu ditakut-takutkan ataupun takut-takut. Maksudnya. Kan takut-takutkan, ditakut-takut dia bayang-bayang kan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Allah jadikan perasaan takut. Perasaan takut ni kepada lapar. Takut lapar. Sebab apa takut lapar? Takut dalam bahasa lapar ni sebenarnya, ini ada bahasa hakikat kehidupan yang lepas saya bincang. Takut lapar ni, dia bukan takut lapar ni, bukan isu lapar ni sebenarnya. Apa isu di sebalik lapar ni? Apa kaitkan dengan lapar? Mati. Mati tu ada. Wa naqsim ju' wal anfus. Anfus pun mati. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kurang harta. Wal anfus. Mati. Diri baru mati.
wasamara. Ini contoh soalan-soalan yang akan ada dari hidup kita. Yang Ustaz tanya tadi, takut, spark nak takut tu kat bubuh kat mana? Spark tu nanti akan pada situasi-situasi ini. Wal anfusi wassamarat, punca. Samarat ni tanam-tanaman. Tanam tengok mati semua. Allah, habislah punca pendapatan aku, mati. Semua ni takut lapar, tapi bukan isu lapar. Isu rezeki. Ni kan faham? Yang kita takut ni sebenarnya bukan tak makan ni, tak ada rezeki ni. Betul tak? Hakikatnya kita takut tadi adat lapar, adat lapar tak ada makan. Tapi sebenarnya takutnya Allah campakkan dalam hati itu sebenarnya bukan takut tak ada makan. Perbincangan takut ni bukan perbincangan takut benda ni. Lapar ni kan bukan takut benda kan. Dia bukan takut adat. Takut benda ni boleh faham. Takut dia ada dua. Takut adat, takut dia panggil khaufi, takut yang tersembunyi, takut yang nyata. Takut yang nyata ni contoh aksiden, luka, tu takut nyata. Takut nyata. Itu pun kita dah bahas tadi. Walaupun luka, tetapi kalau kita faham mudarat pada Allah, maka pisau itu menjadi manfaat. Kita berlindung dengan Allah. Bukan sewenang-wenang kita nak lukakan badan, tak boleh. Itu Allah larang, tak boleh. Ini kan pula lapar tiba-tiba takut. Kenapa takut lapar pula? Boleh mati Ustaz lapar ni. Yelah, tapi sebelum cerita lapar pun mati, cerita pasal apa yang takut lapar ni? Apa yang kita takutkan? Itu rezeki sebenarnya. Sebenarnya hakikatnya kita takut rezeki ni lapar ke? Rezeki ni sifat lapar ke? Bukan. Rezeki sifat siapa? Nama siapa? Allah. Sebenarnya kita takut pada siapa? Takut lapar ke? Takut pada Allah. Takut pada Allah. Buktinya kita sanggup lapar kerana Allah kan? Dah. Puasa? Lapar kan? Kenapa tak makan? Takut nyaman. Dah takut lapar ke takut Allah? Takut Allah hakikat. Dia kupas macam itu. Makna kata, bila macam itu, nak mengendalikan takut ini, melihat kembali kepada perbahasan apa? Kita tengok tadi. Takut tu nak meletakkan pada benda. Sebenarnya kita bukan takut pada benda. Kita takut pada pencipta ni, Allah ni. Duit perbincangan soal juga soal rezeki. Ni kalau kita gabungkan, duit soal rezeki. Betul arwah tok saya kata kau tahu apa bab duit? Contoh dalam bab ini tadi. Lapar rezeki. Ini pun kasih sayang suami, isteri. Orang takut suami kahwin lagi. Takut isteri tak sayang nanti. Ceritanya bukan suami isteri ni, cerita pasal kasih sayang sini. Takut kat sini tapi tak jaga di sini. Takut kat sini, takut lapar tapi tak jaga berkat rezeki. Sebab takut laparnya pasal halal haram langgar. Contoh. Takut suami isteri, suami kahwin lagi, takut risau. Kasih sayang, mandrem. Mandrem tu kawan tu. Jangan pandang lain, jangan pandang lain, jangan pandang lain. Takut ni pasal. Walau Allah nak uji kita, balikkan tidak rezeki itu pada Allah. Berbalik tidak kasih sayang kepada Allah. Patutnya. Kalau tengah tak ada, maka kita iktikad. Memang tak ada. Dunia bersifat tiada. Bila begitu, Allah pun kata datang musibah begitu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu satu ubat yang paling berkesan bila berhadapan dengan takut yang tiada. Memang tak ada, memang semua balik pada Allah. Tak ada duit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syarahkan. Memang duit bersifat tiada. Lepas tu, ya Allah adakan duit untuk aku. Kelas. Taklah Allah adakan. Dengan cara mana? Cara kekuasaannya mengadakan, cara kita usahakan. Usahalah apa-apa pun. Kita dah minta Allah adakan dengan kekuasaannya. Allah adakan terikat tak dengan makhluk? Qiyamu ta'ala binafsi ni. Allah nak adakan duit ni terikat tak dengan kita? Tak. Kalau terikat, orang berusaha siang malam pergi petang, bisnes yang dah berbilion-bilion tu, ikutkan boleh tak jatuh kan?
Tapi Allah nak terikat ke dengan usaha dia yang dah lama tu? Kita ni nampak macam ni. Nak dapat tu susah, tapi lupa nak hilang tu senang. Yang main-main. Allah kalau nak hilang kan tak terikat dengan kita. Walaupun nampaklah siang malam berusaha, tapi kalau benda tu dia tak jaga apa yang Allah nak, Allah akan tak macam tu, dia bagi istidraj. Lambat atau cepat dia. Alhamdulillah lah Allah bagi masa lambat tu. Ada masa proses nak kembali kepada Allah. Nampak tidak? Jadi kalau Allah nak adakan duit dengan kuasa dia, bukan kuasa kita. Kita usaha kita sebab kita hamba. Sambil kita berusaha, bersertalah kita berharap kepada Allah. Ini katanya takutnya Allah adakan duit. Maka bila kita berharap macam tu, Allah yang akan hilangkan takut itu. Takut tu akan dihilangkan oleh Allah. Sebab Allah yang bagi takut. Sebab takut adalah satu sifat yang ada pada seseorang yang tidak boleh hilang dengan benda. Contoh, dia takut tak ada duit. Dia takut. Takut tak ada duit. Maka perasaan takut itu dia anggap selesai bila ada duit. Tanpa melalui proses ciptaan tadi, sifat ada kat mana, sifat tiada kat mana. Okey. Bila takut tak ada duit, dia cari duit. Tapi bila dah ada duit, apa sifat dia? Apa sifat pada orang yang dah ada duit ni pula? Takut tak ada balik. Betul kan? Ke dia bila ada duit tu dah confirm ada semua? Sebab apa masih ada rasa takut tak ada balik? Sebab duit tu memang tak ada. Memang sifat tak ada duit. Jadi apa manfaat ada duit tapi takut habis? Mula jadi berkira dengan anak-anak. Aku ingat senang aku usaha siang malam ni. Oh, engkau datang-datang nak minta aku duit. Aku ingat senang. Aku susah payah. Mula membebe-bebe sehari. Mula dia mula sayang harta. Dulu kereta, conteng kursi. Bukan conteng. Macam-macam mural ada kat kursi tu anak conteng. Tak apalah kereta buat jari ni. Bila dah tukar kereta harga RM500,000, RM600,000. Kau ingat senang aku cari duit? Marah. Calah sikit. Oh. Mula dia bunga. Sebab apa? Sebab takut tu masih ada. Sebab itu kita kena balik ke sifat dulu. Mula-mula tengok benda, sifat dia apa? Ciptaan. Sifat ciptaan tiada. Lain sekali kita nampak siapa? Nampak Allah yang maha ada. Maka tiada ada mudarat pada ciptaan. Mudaratnya pada Allah. Lalu kita menjawab, tiada ada manfaat pada ciptaan. Kan? Ciptaan itu manfaat hanya dengan Allah. Jadi kau wirid. Jadi kalau wirid, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Wirid apa lagi? La haula wala quwwata illa billahil azim. Dalam proses itu diuji lagi jemaah sekalian. Kau cakap-cakap ni yakin ke tidak? Diuji lagi. Tapi selagi mana sudah ada kaedah nak jawab, soalan yang sama, kita sit for paper yang sama, ada masalah tak nak jawab? Tak adalah sebab ada skema jawapan. Saya buat skema jawapan ni, saya ada satu pengalaman tapi tak boleh cerita kat sini. Tapi saya nak bagi tahunya, bila kita sampai tahap ada soalan tu berserta skema sekali sediakan. Tiru je. Bila macam tu, soalan tu tak jadi masalah. Sebab apa? Dah ada skema jawab. Relax lah, kopi lah. Okay, sekarang ni Allah jadikan masalah berserta tak dengan skema jawapan. Kenapa tak tiru? Sebab kita tak hiraukan jawapan itu. Kita, orang kata apa, tak ambil. Yang tahu, contoh, tak ada duit, aku nak ada duit. Tak ada duit, aku nak ada duit. Skema jawapan bila tak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda tu kita tak suka kan? Betul lah tu. Tak ada duit, ya Allah. Tapi fikir balik, duit ni sifat apa? Allah suruh kenal dia. Duit, sifat tiada. Aku tak ada, duit tak ada. Sekarang bila ada duit, aku pula tak ada.
Bila aku ada duit pula tak ada. Hai, kacau ni dua ni. Sebab ada bukan sifat kita. Kan? Tak ada dua-dua serentak. Ada duit, ada kita. Sampai satu tahap, salah satu akan tiada. Sama ada duit tiada atau kita tak ada. Sebab ada bukan sifat kita. Kita renung. Sebab tu bila ada masalah, kita boleh renung, duduk, relax. Kan dalam pengajian lepas, kita sibukkan belajar, bukan mikir masalah. Belajar nak faham dengan ilmu akidah. Ini cara dia bukan kita, macam mana nak ada duit ni? Apa cara nak cari lagi duit? Macam mana cari? Kau cari benda yang tak ada. Sebab usaha itu bukan untuk mengadakan apa yang kau tak ada. Usaha itu hanya engkau sebagai hamba yang melaksanakan suruhan dia. Allah suruh berusaha, kau usaha saja. Tak jadi A, buat B. Tak jadi B, buat C. Nak tentukan tak jadi pun kita tak tahu, buat sajalah sampai tak boleh buat. Itu dia. Alamak, tak boleh buat dah. Buat lain pula. Kita tak terikat dengan satu sahaja. Tak taksub lah bahasa mudahnya. Orang beriman ni tak taksub. Sebab yang bagi rezeki bukan benda. Dia tak takut ubah-ubah ni. Dia ubah tu, dia ubah ni. Relax je. Macam nak jawab balik kalau faham je ni. Kita pun salah faham ataupun tergelak. Dikatakan mengaji ilmu makrifat atau hakikat dia boleh jadi candu dan buta dalam amalan. Contoh saya dengar dalam sekolah. Kemudian pahala-pahala kita kena hidup dengan hukum syariat. Hidup kita perlukan kepada harta dulu. Pahala itu cerita alam sana. Bukan sekarang. Dia contohkan gini. Dalam forum tu lah ada cerita ni. Demi buta candu. Dia tak hiraukan duit. Maksudnya kita infak semua harta kita. Yalah tak hirau dia. Kita mengana. Anak isi tak makan, katanya sabar, tawaf. Kata sebab itu orang yang nak bersedekah, nak buat amal ibadah, dia kena ada fiqh dia kata. Kena ada fiqh. Sebab kata harta Allah beri untuk kita dunia gitulah di syarah gitu. Bukan macam saya sebut tak kena je kan. Tak tahu nak jawab macam mana. Dia macam ini. Tu kata tadi. Dalam bila sebut kita nak bahaskanlah sektor mana, dalam pandangan mana. Bila kita sedang menceritakan kehidupan, maka kehidupannya tertakluk pada qada dan qadar. Itu iman. Dalam pelaksanaan tertakluk pada hukum hakam. Dan tak ada pun mengharamkan bagi semua harta pun. Tak ada larangan pun. Kita kena adil lah dalam menyampaikan. Kalau haram, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dosa lah. Nabi marah lah. Kenapa bagi semua? Kamu tak memikirkan masalah keluarga kamu. Sebab tu dalam bab duit ni, jangan kita nak over sangat pertahankan dia. Jangan over sangat mesti kena ni. Jangan. Hukum hakam dah ada. Kita ikut kepada kapasiti, amalan dan kekuatan seseorang. Allah akan pilih seseorang tu. Kita cakap je nak bagi semua. Tak kuat pun nak bagi semua pun. Kadang-kadang cerita je. Bercerita je boleh lah. Usah nak bagi semua harta pada agama. Lain sekali, tak bagi pun. Tak bagi. Sebab tu saya nak bakar Siddiq je boleh buat. Cuma kita nak pastikan, harta yang kita ada tu, kita nak gunakan jalan agama juga. Walaupun kita gunakan. Kita tak bagi kereta wakaf kepada jalan agama. Mam, ada kereta tak mam? Saya beli Ferrari, imam pakailah mam. Saya jalan kaki. Agak-agak tengok imam naik Ferrari. Sehari pertama boleh tahan, hari kedua, geram pula aku ni. Dah lah bawa, tak nak tumpang pula tu. Siap hon, tin. Fi amanillah. Imam kata, geram tu aku. Jadi makna kata, kita tak akan mampulah buat macam itu. Tapi, kita pakai Ferrari, bawa lagi masjid. Faham tak maksud dia? Ada hukum dia. Kita tak akan boleh lah bagi Ferrari dia wakaf. Ambil lah Ferrari tu. Tapi, adakah kita tak boleh gunakan Ferrari untuk jadi pahala? Boleh, walaupun kita pakai Ferrari. Walaupun kita tak wakafkan pada agama untuk dia pakai. Tapi kita lah pakai bawa pergi agama. Soalannya kita pun tak pakai bawa pergi agama. Masalah kita lah. Sebab tu wakaf-wakaf ni perbahasannya tak kerti pakai. Kalau tak kerti pakai, wakafkan je pada jalan agama.
Kalau kerti pakai, gunakanlah untuk agama. Jadi perbincangan hukum hakam ni tak wujud perbahasan sampai kita berbelah bagi nak bagi duit kepada agama habis separuh untuk dunia. Sebenarnya tak berlaku. Adakah kita kata 1,000 saya boleh bagi untuk agama 500 je. 500 ni bukan untuk agama, ni untuk dunia. Berani cakap macam tu? Kita nak 1,000 kita pakai tu, wakaf 500 untuk agama, 500 saya dah pakai tapi untuk pahala saya. 1,000 yang kita ada, semua untuk pahala sebenarnya. Tinggal lagi yang wakaf tu 100%. Maksudnya kita tak payah fikirlah. Maknanya kita, aku tak reti, takut tak terguna untuk agama, wakaf terus. Selesai. Tapi kalau kita boleh manage untuk agama, sila pakai untuk agama. Motor saya lenjan, habis. Orang bengkel pening kepala. Macam Tok Kap Chai dia buat je. Lantaklah. Dia pening kepala. Dia pening. Tapi saya cakap memang untuk pakai. Betul lah bos untuk pakai. Ada saya pakai ya. Masalah. Kalau tak saya wakaf kalau untuk sesiapa pakai. Walaupun tak pakai. Wakaf tu pun tak pakai. Wakaf tanah tak pakai. Kita dah lepas lah. Nak mudah kan? Lepaslah tangan kita. Wakaf lah. Tapi mereka lah pula kena bertanggungjawab nak memanfaat atau wakaf tadi. Ceritanya kegunaan. Kan berbalik pada tadi, duit, hajat dan matlah. Duit adalah hajat atau medium saja. Dia bukan mendatangkan manfaat. Ini perbincangan kita. Bukan mendatangkan mudarat. Tak ada duit, mudarat, melarat, habis matilah kau. Ikut tak ada masa depan, habislah kau. Tak ada. Dia sekadar hajat dia tak dapat. Tu sajalah. Tak ada duit, tak dapat hajat. Ingin saya nak pakai ni. Tapi hajat saya tak ada. Sebab tak ada duit. Lah, awak tak cakap. Awak nak apa? Saya nak rumah banglo 2.1. Saya ada lebih. Saya bagi. Capai hajat dia. Tak payah pakai duit. Ada. Tunggulah nanti. Hajat. Saya hajat ni sebenarnya besar hajat saya. Apa hajatnya? Katanya. Itulah tengok kereta ni cantik ni. Tapi saya tak ada duit. Ada hajat tak? Hajat ada, duit tak ada. Tak apa. Ada orang tunaikan hajat dia. Itu maksudnya. Duit ni hajat kita. Tapi bukan penentu manfaat mudarat kita. Manfaat mudarat tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada duit tapi Allah tidak berikan manfaat, duit itu akan buat mudarat. Malah mudarat yang lebih bahaya, mendapat murka Allah. Nanti riaknya, buat syiriknya. Akhirnya duit itu menjadi asbab laknat Allah Ta'ala atas kita. Itu yang bahaya, itu masuk manfaat mudarat. Kalau faham kat sini, kita akan lebih fokus berbincang pada dunia, pada fungsinya. Itu saja. Pertama, dunia sifat tiada. Ada ke tak ada, tiada. Itu kena clear. Dah suruh Oh ya, dah suruh. Dah habis, nak kita tutup. Baik, dunia ni sifat dia tiada. Okay, orang kafir, dia tak percaya benda ni. Sehingga kan Allah akan tinggalkan pada kumpulan yang terakhir itu, golongan-golongan yang kafir, yang murka, yang menentang Allah, untuk melihat kehancuran depan mata. Allah akan hancurkan dunia ni depan mata mereka. Sebab mereka tak percaya dunia ini tiada. Kita orang beriman, sebelum hancur kita percaya dah. Ni semua kullu fan, semua ni binasa. Tapi jangan pergi cek pasal binasa kan. Allah larang. Ini binasa semua ni. Campak TV, pam, binasa. Dunia hancur kan. Itu gila. Itu gila. Ngaji pergi hancur kan semua. Itu salah. Tapi kita tahu benda ni adalah tiada. Okay. Bila ada pun tiada, bila tiada itulah sifat dia. Tak ada duit, memang tak ada duit. Memang kita bermula tiada. Jadi nak ada duit macam mana? Nak ada duit, kenalah pergi kepada yang mengadakan. Ya Allah, adakanlah. Sebab tu dalam bab utang mana-mana Nabi ajar berdoa. Bukan bab usaha perbuatan. Usaha minta. Usaha minta pada Allah, adakan. Supaya Allah boleh selesaikan hutang segunung mana pun. Usaha kita, itu matlamat dunia. Adat. Sebab tu dia takkan jadi orang tenggelam, hanyut. Kalau ada panduan tu dia takkan hanyut. Dia tetap berusaha kerana itu adat dunia. Kita berada di dunia terikat dengan adat usaha. Maka kita berusaha. Tetapi hakikatnya itu tadi kita bincang. Hakikatnya adalah manfaat mudarat pada
Allah SWT. Maka di sini kesimpulan, kita boleh berusaha pada masa yang sama hati kita lapang. Walaupun diuji dengan kesusahan tadi. Sebenarnya kesimpulan pada perbahasan kita ni, kita nak menyelesaikan masalah dengan hati yang lapang. Bukan menyelesaikan masalah dengan hati yang susah, walaupun saat lagi selesai masalah, masih susah hati. Sebab masalah luaran tu Allah bagi jadi. Hati dia tak selesaikan lagi. Contoh tadi, dia nak ada duit, takut tak ada duit, dia cari ada duit. Tapi duit bersifat tak ada. Bila dah ada duit pun, takut tak ada duit. Bila takut tak ada duit, akhirnya bergaduh. Sebab takut je pasal jadi tamak. Berkira dengan isteri, berkira dengan anak. Isteri pula berkira dengan suami. Lain sekali semua berkira. Lain sekali, satu untuk engkau, dua untuk aku. Dia jadi bergaduh. Tak selesai masalah. Jadi kita nak selesaikan masalah takut ni, tiada mudarat. Sebenarnya kita takut pada mudarat sebenarnya. Itu kena satu kenyataan yang kita kena simpulkan. Ya Allah, aku takut sebenarnya pada engkau. Engkau tak adakan duit. Aku takut, ya Allah. Ni sebenarnya tip je. Ya Allah, aku takut kalau engkau yang tak adakan duit untuk aku. Mudaratlah aku. Adakanlah untuk aku, ya Allah. Bukan tak ada duit, mudaratlah aku. Habis, teguh. Tak ada duit, mudaratlah aku. Kita terus sandarkan duit datang mudarat. Tapi kalau kau tak adakan duit, mudarat aku, ya Allah. Sebab kau yang mengadakan. Bila ada tu, maka terangkatlah mudarat tu sekali. Sebab Allah adakan beserta manfaat untuk menyelesaikan segala hajat dan matlamat tadi. Barulah ada manfaat kegunaan duit tadi. Bukan sekadar nak ada duit. Tapi duit itu diadakan oleh Allah untuk mencapai hajat dan matlamat kita. Hajat kita sekian-sekian, matlamat kata nak selesai hutang. Selesai. Kita pun lega, hati pun lapang. Duit Allah datangkan dengan kita bersedia untuk menampungnya. Itu perbahasan dia. Wallahualam. Itulah perbahasan untuk yang pertama. Kita akan sambung pada perjumpaan yang kedua. InsyaAllah. Kita tangguhkan setakat ni dulu. Kita tutup dengan Al-Fatihah munajat umat insyaAllah. Titi okey. View semua ke situ. Mana ada yang FB pindah ke situ. Yang tu boleh off. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan pada urusan dunia kami ya Allah, permudahkan ya Allah pada urusan dunia dan akhirat kami ya Rabb. Nas'aluka an ya Allah fi kulli haja ya Rabb, khususan pada umat Islam seluruh dunia ya Allah, fi Palestin, wa fi Gaza, wa fi Rafah, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman ya Allah, khususan fi Malaysia ya Allah, negara Islamnya lain ya Allah, jauhkan dari balak, bencana, malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qawalallahu minkum.
Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sudah majlis kita pada hari yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah teruskan beri peluang untuk kita terus berada dalam suasana ketaatan, insya-Allah. Wallahu alam. Itu saja, tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.